Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. Syukur kepada Allah SWT, pagi ini kita bersama lagi dalam usaha kita untuk memartabatkan Al-Quran dalam kehidupan kita, dalam hubungan kita dengan Allah SWT, memartabatkan Al-Quran dalam kehidupan yang selama ini kita lalui. Kita terjauh dengan Quran, kita jauh dengan nasihat-nasihat daripada Allah SWT. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya kita terus sentiasa dinasihati, sentiasa berkomunikasi dengan Allah SWT melalui perantara Quran, dengan nasihat yang Allah titipkan dalam Al-Quran yang kita sudah mula memahaminya dari sudut erti, memahaminya dari sudut tata bahasa, dan lebih dekat lagi kita memahami dari sudut tafsir yang ditulis oleh ulama-ulama muktabar yang tafsirnya menjelaskan daripada keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang belajar dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para tabi'in yang belajar dengan para sahabat, dan tabi'in yang belajar dengan para tabi'in. Mereka ini adalah generasi yang luar biasa, generasi terbaik yang dalam masa yang singkat Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik mereka menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang menguasai ilmu agama dengan baik, meskipun latar belakang mereka punya dunia yang gelap, tapi dengan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan, berikan melalui Jibril terus kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada mereka. Dalam masa 23 tahun perjalanan hidup mereka, mereka menguasai Quran dalam bahasa Arab. Mereka bertutur dalam bahasa Arab. Di ketika bahasa Arab sangat berada di puncak ketika itu. Masya Allah. Jadi hadirin sedang menonton yang bahagia, maka terpanggil untuk kita, panggil rasa tanggungjawab pada kita untuk kita menguasai sepenuhnya bahasa Arab, untuk menguasai sebaik mungkin bahasa Arab. Meskipun kita tidak dapat belajar pergi ke Timur Tengah, tapi tak bermakna kita tidak punya peluang, tak bermakna kita tidak punya kesempatan untuk menguasai bahasa Arab. InsyaAllah dengan kaedah ini, saya yakin, saya sangat optimis bahawa ruang-ruang itu masih lagi terbuka untuk kita. Meskipun usia kita sudah penghujung, dan bila cerita soal penghujung dalam masa sekarang ini,
kita semua sentiasa bersedia untuk berada di penghujung usia. Meskipun saya baru 50-an, boleh jadi esok lusa kita akan pergi. Saya baru dapat khabar daripada kampung, ramai warga kampung saya yang muda-muda dah pergi, anak-beranak pergi, dikarenakan COVID, sebab COVID-19. Tutupkan kipasnya ni, bunyi bising punya. Bising. Sensitif. Bunyi macam hembusan angin. Ya betul, nak hujan kot. Bukan nak hujan, memang saya letak kipas angin. Minta maaf. Sekarang saya gunakan mikrofon baru ni. Mikrofon yang insya-Allah saya kira yang ada kualiti. Dia punya kualiti sampai hembusan kipas pun dia tangkap mendesah macam hujan insya-Allah. Mudah-mudahan ia bermanfaat. Dan telefon ni saya mikrofon ni dia hadiahkan oleh salah seorang pelajar saya untuk beliau dapat memanjangkan pahala, dapat menumpang pahala sama dengan perkongsian ini. Mudah-mudahan Allah SWT mengganjari usaha beliau ini, dan saya juga dimaklumkan bahawa ibu beliau itu Puan Mira, sebenarnya panggil Kak Mira. Nama dia Mira apa? Saya lupa nama dalam Facebook. Saya panggil Kak Mira. Beliau lah yang sekarang diuji dengan ibu beliau sedang sakit COVID. Jadi doakan untuk beliau, doakan untuk ibu beliau. Semoga Allah berikan kesembuhan, Allah berikan keajaiban untuk ibu beliau. Sebagaimana yang saya rasakan sekarang, sebagaimana Allah berikan keajaiban pada ibu saya, insya-Allah mudah-mudahan saya dapat bertemu dengan ibu saya dalam masa yang dekat ini. Saya dapat pulang ke kampung untuk ziarah beliau. Dan insya-Allah bila cerita tentang kematian, semua orang berada dalam penghujung usia. Lebih-lebih lagi dalam keadaan sekarang, semua orang terdedah dengan kematian. Jadi persiapan kita untuk berhadapan dengan kematian sangat-sangat kita dahulukan. Kita mohon agar usaha kita ini, kerja yang kita lakukan ini, salah satu usaha persiapan untuk menemui kematian kita. Persiapan untuk memperbanyakkan bekal untuk menemui Allah SWT, supaya kita bertemu dengan bekalan yang berkualiti, bekalan yang ada nilai di sisi Allah SWT. Kita baca Quran, kita cuba faham Quran, dan kita cuba apply, kita cuba aplikasikan, cuba buktikan, realisasikan apa jua yang kita fahami daripada Quran dalam kehidupan kita. Semoga kita digolongkan di kalangan orang-orang yang pencinta Quran, ahli Quran, orang-orang yang dekat dengan Quran. Amin ya rabbal alamin. Sidang penonton yang berbahagia, hari ini saya bersiaran melalui handphone saya. Biasa saya gunakan laptop, saya akan gunakan Zoom. Tapi hari ini saya tak tahu, mungkin ada masalah pada saya tak update, kena update juga laptop untuk aplikasi Zoom. Maka dia tak dapat detect ke Facebook, maka saya tak dapat live terus daripada Zoom melalui laptop dan terus ke Facebook. Saya gunakan secara manual sebagaimana dulu. Memang kalau melalui handphone ni gambar, masya-Allah, saya kira memang lebih jelas. Suara pun menggunakan mikrofon lebih jelas. Kamera laptop dengan kamera apa tu? Kamera handphone berbeza. Kamera handphone lebih sharp lagi berbanding dengan kamera dengan laptop. Walaupun istimewa laptop ni, dia boleh gunakan boleh gunakan Zoom, boleh kongsikan, share screen, share soft copy saya, folder yang ada pada saya untuk pada anda semua. Tapi hari ini saya gunakan secara manual. Kata Allah masyafa'al.
apa yang penting kita teruskan perkongsian kita hari ini. InsyaAllah hari ini kita akan kongsikan dari sudut lanjutan kepada terjemahan kita bagi ayat yang lepas, iaitu ayat yang ke 235. Ayat 235. Okey. Dah bersedia semua? Saya nak tukar skrin. Saya kena macam nampak. Wala ta'zumu uqdatan nikah. Okay, nampak? Alright, boleh lah tu. Dan yang penting kita boleh teruskan kelas kita, InsyaAllah. 235. Okay. Baik. Perhatikan sambungan daripada ayat yang lepas. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wala tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Sampai situ. Hari ini kita sambung. Wala ta'zimu uqdatan nikah. Satu jumlah. Wala ta'zimu uqdatan nikah. Dan wa dan la, nafiyah atau nahiyah. Nafiyah atau nahiyah. La ini kita namakan la nahiyah wa jazimah. La ini kita namakan la nahiyah wa jazimah. Nahiyah apa? Larangan. Jazimah menjazamkan. Yang menjazamkan. Huruf la yang menjazamkan. Dia menjazamkan apa? Menjazamkan fi'il mudhari'. Asal fi'il mudhari' itu marfu'. Ta'zimuna. Marfu' asalnya, ada nun di hujung. Tapi dia kerana la nahiyah wa jazimah, dia melarang dan menjazamkan. Ada dua tugas. Dari segi makna dia melarang, dan tugas kedua dia menjazamkan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', tanda mudhari' itu berhukum jazam, nun yang pertama yang dia ada di hujung tu dihilangkan. Dia ada tiga tanda. Pertama, bagi yang af'alul khamsah, nun yang di hujung tu digugurkan. Bagi af'alul khamsah, pertama. Kedua, bagi yang fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sebarang dhamir di hujungnya. Contohnya yaf'alu, taf'alu, af'alu, naf'alu. Waw jamaah tak ada, alif tasniah tak ada, nun niswah tak ada, ya mukhatabah tak ada. Tak ada bersambung dengan sebarang dhamir di hujungnya, maka tanda jazam dia dengan sukun. Tanda jazam dengan sukun. Contohnya la ta'zim, mim tu sukun, lam fi'il tu sukun. Itu tanda kedua. Tanda yang ketiga, mana-mana fi'il yang punya huruf illah di lam fi'il, ada huruf illah di hujung pada lam fi'il, maka fi'il mudhari' begini yang menerima huruf jazam, tanda jazam dia hazaf huruf illah. Hazaf huruf illah. Okey. Wala ta'zimu. Ini situasi ni dia ada nun di hujung ni yang kita panggil kumpulan af'alul khamsah, maka nun di hujung tu dihilangkan. Maka la ta'zimu, tetap terjemahkan jangan kamu berazam. Azam pun cakap Arab, cakap Melayu pun azam juga. Berarti kita dah pinjam kalimat Arab. Kita pinjam kalimat Arab. Ain, zai, mim. Itu kata dasar dia. Ta tu huruf mudhari', ain tu fa fi'il, zai tu ain fi'il, dan mim tu lam fi'il. Waw tu apa dia? Waw tu nama dia dhamir muttasil.
domir yang bersambung. Domir yang bersambung dengan fi'il tu. Dan dia adalah isim yang mabni. Domir ni mabni, dia mengambil tempat rafa' fi mahalli raf'in. Kenapa mengambil tempat rafa'? Sebab kedudukan dia sebagai fa'il, semua fa'il hukum dia mesti rafa'. Semua fa'il hukum dia rafa'. Bagi yang mabni, dia kena guna istilah fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Wala ta'zimu, dan jangan kamu berazam tak ada uqdata saja. Uqdata. Akan. Azam cakap Arab cakap Melayu apa? Apa yang paling tepat ni? Azam cakap Arab. Apa makna yang paling dekat dengan bahasa Melayu? Jangan kamu bertekad. Jangan kamu bulat hati. Jangan kamu menetapkan. Ya. Bahasa. Jangan kamu tetapkan keputusan apa? Teguhkan, tetapkan, tekad atau azam. Kita boleh buat azimat. Azimat, tekad masih lajis. Ya betul. Tekad. Azam, tekad, bulat hati. Wala ta'zimu, jangan kamu berazam, jangan kamu bertekad. Jangan kamu bertekad. Roki Haji saya bertekad. Okey, baik. Uqdata, akan. Uqdata tu ikatan. Uqdata akan. Tambah, jangan lupa tambah akan, kerana dia maf'ul bih. Apa tanda dia? Tambahan akan tu adalah laras bahasa yang kita guna pakai dalam sistem. Semua tambahan akan dia merujuk kepada maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Maf'ul bihi, objek. Objek. Tanda dia baris fathah di ujung, uqdata. Tapi kenapa tak ada alif lam? Bila tambah akan mesti isim ni. Kenapa tak ada tanwin? Kerana kita dah tahu uqdata ni isim yang menjadi mudhaf. Dia menjadi mudhaf kepada apa? An-nikahi, mudhafun ilaihi. An-nikahi mudhafun ilaihi. Ada fi'il, ada fa'il, dan ada maf'ulun bih. Ada fi'il, ada perbuatan, ada fa'il, pembuat, ada maf'ulun bih yang kena buat, ataupun objek, penderita, korban. Uqdata, akan ikatan. Ikatan, ain, qaf, dal. Aqad, akad. Akad nikah, ikatan nikah. Akad nikah, ikatan nikah. Akad, akidah. Akidah pun dari kalimat ain, qaf, dal. Akidah. Akidah maksudnya ikatan kita dengan Allah. Macam mana keyakinan kita? Kukuh ke longgar? Akidah. Ain, qaf, dal. Bersandar kepada nikah. An-nikah, ya. An-nikah tu mudhafun ilaihi, kepada uqdata. Jadi ayat ini dah sempurna. Maksud sempurna apa? Ada fi'il dan ada fa'il, minima. Yang sekurang-kurangnya ada fi'il dan fa'il, itu dah kira sempurna dah. Kalau ada maf'ulun bih, lebih sempurna lagi. Uqdata, maf'ulun bih. Mana-mana fi'il yang ada maf'ulun bih, dikira fi'il fi'il muta'addi. Kalau jumlah tersebut kita namakan jumlah muta'addiyah. Jumlah muta'addiyah. Okey. Okey, dah lengkap satu jumlah. Hatta sehingga ya belugha. Asalnya ya belughu. Kenapa jadi ya belugha? Tolong jawab. Ya. Kenapa? Kenapa jadi ya belugha? Kenapa jadi ya belugha? Sebab apa jadi ya belugha? Tolong jawab sekarang. Komen. Asal ya belughu. Kenapa jadi ya belugha? Tolong jawab. Huruf nasab Zainab. Sahad daripada Masjid Tanah. Syana Azrin sebab hatta.
Rin Hasan sebab ada hatta. Kerana hatta menasabkan, laju menasabkan fi'il mudhari'. Masya-Allah. Terima kasih semua yang menjawab. Baca ramai ni. Masya-Allah, ramai. Tak laju masuk. Ramai. Tak terbaca saya ni. Ramai. Masya-Allah. Hatta huruf nasab. Hatta huruf nasab. Fungsi huruf nasab ni dia mempengaruhi fi'il mudhari'. Asal fi'il mudhari' marfu', yablughu. Hatta asalnya yablughu, marfu' pada dhammah. Kerana pengaruh hatta, dia merubah fi'il mudhari' tersebut daripada yablughu berubah menjadi hatta yablughu. Dhammah bertukar fathah. Kerana tugas hatta ni menasabkan fi'il mudhari'. Okey, menasabkan fi'il mudhari'. Yablughu berubah jadi yablughu. Apa asalnya? Fi'il madhi dia apa? Fi'il madhi dia ba, lam, ghin. Balagha. Fi'il madhi. Mudhari' dia yablughu. Wazan nombor berapa? Wazan nombor berapa? Balagha yablughu. Wazan yang keberapa? Zarina Hamzah. Hatta kawan inna ke? Tak. Inna untuk merubah isim, jumlah ismiah. Hatta merubah fi'il mudhari'. Hajbi, wazan nombor 3. Rid Hasan 3. Azimah hati ni nombor 3. Ya, terima kasih semua. Nombor 3. Wazan nombor 3. Masya-Allah, semua menjawab dengan baik. Bagus, terima kasih. Terima kasih. Masilina Najis, Hafizah Yahya, Kamariah Dolah Kanan, Bazia Hamid. Bazia Hamid nombor 1. Alamak. Macam nombor 1. Balagha yablughu. Balagha yablughu. Fa'ala yaf'ulu. Wazan nombor 3. Wazan pertama fa'ala yaf'alu. Mudhari' berfathah. Wazan kedua fa'ala yaf'ilu. Wazan ketiga fa'ala yaf'ulu. Wazan yang ketiga, okey. Ini yang konsep saya perkenalkan dalam nota saya. Ada gangguan video interrupted. Balagha yablughu. Balagha yablughu. Sementara azama ya'zimu, wazan yang kedua. Azama ya'zimu tadi, wala ta'zimu tu wazan yang kedua. Jangan kamu berazam. Itu azama ya'zimu. Itu wazan yang kedua. Balagha yablughu wazan yang ketiga. Kedua-dua fi'il ini adalah fi'il 3 huruf. Fi'il sulasi mujarrad. Fi'il sulasi mujarrad. Terima kasih pada semua yang menjawab. Samsiah Husin, Faridah Salim, Bazir Hamid, dia silap nombor 3, betul. Hasmah Muda, Balagha yablughu. Hasmah Muda daripada Hulu Selangor. Ya, semalam saya ingat. Hulu Selangor. Nganu kita. Fauzia Suri. Ya, terima kasih. Aniza Anwar, Rashidah Daud, Zainab Saad, Rozi Ahman. Masya Allah, semua menjawab dengan baik. Terima kasih. Tahniah kerana jawapan yang diberikan. Cuma perhatikan, bila fi'il madhi atau fi'il mudhari' maklum, bila fi'il madhi atau fi'il mudhari' maklum yang dalam fi'il tersebut ada dhamir mustatir jawazan. Dalam fi'il tersebut ada dhamir mustatir jawazan. Yablughu, ia, nampak? Ia sampai, sehingga ia sampai. Biasanya akan diikuti dengan fa'il zahir. Biasanya akan diikuti dengan fa'il zahir. Apa itu fa'il zahir? Fa'il dalam bentuk isim zahir, bukan bentuk dhamir. Fa'il ada dua bentuk, zahir ataupun mudmar. Macam ta'zimu tadi itu fa'il mudmar. Jangan kamu berazam. Kamu itu adalah fa'il mudmar. Fa'il dalam bentuk dhamir yang didomirkan. Sementara yablughul kitabu, al-kitabu itu adalah fa'il zahir. Fa'il dalam bentuk isim zahir. Isim, bukan dhamir, bukan ganti nama. Isim zahir. Maka al-kitabu kita namakan fa'il zahir.
Bagaimana untuk mendetek, untuk mengesan wujudnya fa'il zahir? Pertama, diawali dengan fi'il madi atau fi'il mudhari' maklum, madi maklum atau mudhari' maklum, yang dalam fi'il tersebut punya dhamir mustatir jawazan. Dalam fi'il tersebut punya dhamir mustatir jawazan. Apa itu dhamir mustatir jawazan? Dhamir huwa atau dhamir hiya sahaja. Dhamir huwa atau dhamir hiya saja. Pastinya akan diiringi dengan fa'il zahir. Kecuali kalau diawali dengan mubtada, contoh dah ada, okey, fa'il dia tak perlu, fa'il zahir dia tak perlu lagi. Oleh al-kitabu, kewajipan. Azimah Abdullah, ya. Al-kitabu itu adalah fa'il zahir. Dan tanda bagi fa'il zahir ada 3 tanda. Sebab semua fa'il hukum dia marfu'. Semua fa'il mesti marfu' hukum dia. Cuma tanda itu tergantung pada jenis isim. Kalau isim mufrad atau jamak taksir atau jamak muannas salim, tanda dia berdhammah. Kalau isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim, tanda dia dengan dhammah. Kalau jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah, tanda dengan apa? Tolong jawab. Jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah, tanda dengan apa? Tolong jawab. Kalau isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim, kita saya beri jawapan dia dengan dhammah. Jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah, tanda dengan apa? Tolong jawab. Huruf waw, Shana. Ya, wow. Hajbi, wow. W, bukan W-O-U. Wow. Wow, W-A-U, okey. W-A-W, wow lain Wow, lain. W-A-U, wow. Okay. Tanda huruf wow, bukan tanda wow, huruf wow. Asal dengan dhammah. Rin Hasan, W-A-W, wow. W-A-U ke W-A-W? Boleh lah. Maksud kita faham lah okay. Ya huruf waw adalah pengganti kepada baris dhammah. Asal tanda rafa' dengan dhammah. Tetapi bagi jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah, waw tu adalah pengganti baris dhammah. Sebab itu bila kita i'rab, wa alamatu raf'i al-waw niyabatan 'anid dhammi. Niyabatan tu pengganti. Niyabatan pengganti anid dhammi dari huruf waw. Dan waw tu niyabatan anid dhammi, pengganti dhammah. Waw adalah pengganti baris dhammah. Asal rafa' dengan dhammah. Okey. Pengganti baris dhammah. Ya, terima kasih Rafi'ah Muhammad Ali. Rafi'ah antara pelajar daripada grup G02. Ya. Lama-lama saya nak kena ingat G01, G02. Ada itiraf lah. Problem. Apa ni? Apa ni? Itiraf ni. Okay, baik. Sorry. Baik. Baik, teruskan. Kembali kepada semacam nampak. Okay. Hatta yablugha, sehingga ia sampai al-kitabu, oleh ketetapan, oleh kewajipan, ajala, akan, maf'ul, itu maf'ul ni, akan, tempoh. Ajala tu tempoh, maf'ul bih. Ajala tu maf'ul bih. Jangan lupa tambahkan apa tanda dia? Tanda dia baris
fathah. Tanda baris fathah. Semua maf'ul bih hukum dia mansub, tanda dia baris fathah. Itu kalau isim mufrad dan jamak taksir. Itu kalau isim mufrad dan jamak taksir. Kalau jamak muannas salim, apa tanda dia? Kalau jamak muannas salim, apa tanda dia? Tolong jawab sekarang. Jamak muzakkar salim dengan huruf wow, ya. Jamak muannas salim untuk maf'ul bih kasrah Hartini Ibrahim, ya, kasrah. Jamak muannas salim dengan kasrah. Ya, Hajbi Abu Bakar, kasrah. Nur Alin, kasrah. Masya Allah. Faridah Salim, kasrah. Terima kasih, terima kasih. Aminah Irfan daripada Manjung. Faridah Suri, kasrah. Ya, semua tahniah. Salmia Atun, kasrah daripada Perlis. Rozi Ahman, Perlis. Rozita Abu Bakar, Kuantan. Ahmad Majid, Pulau Pinang. Bazah Hamid daripada Perlis. Masina Rajis, Banting, kasrah. Semua jawapan betul. Roki Haji Saidin, Pulau Pinang. Masya Allah, tahniah, tahniah. Hafsah Mahal, jamak muannas salim, kasrah. Perlis, Masya Allah. Azimah Abdullah, Pulau Pinang, kasrah, kasrah. Ya, jamak muannas salim dengan kasrah. Kalau i'rab, wa alamatu nasbihi kasratun zahiratun fi akhiri niabatan anil fathi. Bagi yang selain baris fathah kena sebut niabatan. Apa tu niabatan? Pengganti baris fathah. Niabatan anil fathi, pengganti baris fathah. Bagi jamak muannas salim dengan baris kasrah. Sebab asal fathah. Terima kasih Samsia Husin, Farizal Samsudin, Azimah Abdullah, semua yang menjawab. Tahniah, tahniah. Alhamdulillah. Okey. Jadi sebagaimana fa'il ada zahir, ada mudmar, maf'ul bih pun ada juga bentuk zahir, ada bentuk mudmar. Ada bentuk zahir, ada bentuk mudmar. Okey. Apa tu bentuk zahir? Bentuk isim yang zahir selain domir. Kalau bentuk mudmar, itu domir yang menjadi maf'ul bih. Macam mana nak kesan? Siapa tahu? Nak tahu bahawa maf'ul bih bentuk mudmar? Siapa boleh kongsi kat sini? Macam mana nak bagi pedoman maf'ul bih bentuk mudmar pada terjemahan tambah akan? Tolong. Tolong share. Tolong share sekarang. Macam mana nak kenal maf'ul bih bentuk mudmar? Saya tak pernah cerita sebelum ni. Tapi boleh terjemah. Tapi saya tak pernah share dari sudut macam mana nak menggunakan penjelasan dia. Nak menjelaskan macam mana. Kamera belah kanan baris kasrah itu tentang maf'ul bih bentuk jamak muannas salim. Tapi bentuk mudmar ni, bentuk zahir, okey, nampak baris fathah kalau isim mufrad jamak taksir. Jamak muannas salim nampak baris kasrah. Kalau jamak muzakkar salim dengan asmaul khamsah nampak huruf ya. Tanda nasab dia. Nampak huruf ya tu niabatan anil fathi. Kalau jamak muzakkar salim dengan isim musanna dengan huruf ya. Asmaul khamsah dengan huruf alif. Bila dhamir muttasil berhubung dengan fi'il, masya-Allah. Hajbi Abu Bakar, Syarifat Betah bercantum dengan fi'il, masya-Allah. Hafizah, bila dhamir bersambung dengan fi'il, ya. Dhamir bersambung, ya. Okey, saya bersambung dengan fi'il tu. Prof. Artinya bila mana dhamir duduk hujung fi'il. Dhamir duduk hujung fi'il. Terutama pada ha ghaib kah mukhatab dengan ya mutakallim. Ini jaga-jaga. Ha ghaib ya bersambung. Terima kasih Fauzia Suri, Rozita Abu Bakar, Sarifah Abdul Fatah, Esa Muda dari Kelantan. Siapa lagi? Banyak ni. Oh, banyaknya. Oh, laju tak nampak. Siapa lagi ni? Banyaknya. Sarifah Abdul Fatah bercantum, Hafizah Yahya bercantum dengan fi'il. Ummu Mushudin was watching. Esa Muda bersambung dengan fi'il. Rozita Bakar bersambung dengan fi'il. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Faridah Salim, Yati Harun, Rukiah Saidin, Masina Rajis, Rozi Ahman, Amin, Azimah Abdullah. Terima kasih kerana menjawab. Ya. Bila dhamir duduk hujung fi'il saja, maka automatically dhamir itu menjadi maf'ul. Ini maf'ul bentuk mudmar.
Siti Fatonah Ramlan. Ini daripada Mekah ni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Puan Siti Fatonah daripada grup G01. Saya ingat sebab apa G01 ni. Okey. G02, sorry. G02. Pening 1 2. Okey. Domir bersambung dengan fi'il. Mana-mana domir duduk hujung fi'il saja. Itu laras bahasa pedoman kita awal-awal dulu. Kita berikan nama kita sebut akan. Bila domir hujung fi'il sebut akan. Sebenarnya nak beritahu itu adalah maf'ulun bih bentuk mudmar. Maf'ulun bih bentuk mudmar. Okey. Dan satu lagi saya nak tambah. Maf'ulun bih juga ada bentuk mufrad, ada bentuk jumlah. Maf'ulun bih ada bentuk mufrad, ada bentuk jumlah. Macam mana jumlah tu? Jumlah fi'liyah ada maf'ulun bih. Atau jumlah ismiyah. Macam mana nak tahu? Bila dia menjadi maqulul qaul. Bila jumlah fi'liyah tersebut atau jumlah ismiyah menjadi maqulul qaul, sebenarnya dia berperanan mengambil tempat maf'ulun bih. Sebenarnya i'rab dia jumlah fi'liyah tersebut fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Kenapa dia jadi maf'ul? Maf'ul bih pada fi'il. Itu kalau kita tengok i'rab dia akan bahas begitu. Allahu a'lam bissawab. Itu sebagai perkongsian. Okey. Hari ini yang dapat faham ni alhamdulillah cukuplah. Hatta yablughal kitabu ajalahu, akan ajal. Lama ajal cakap Melayu mati. Tak. Maksud kita yang terjemah tempoh. Sehingga tempoh edah dia hatta ajalahu, akan tempohnya. Wa'lamu, dan ketahuilah, fi'il amar. Ketahuilah, fi'il amar, oleh kamu tu fa'il. Fa'il dalam bentuk mudmar. Fa'il bentuk mudmar. Apa dhamir dia? Waw al-jamaah. Waw al-jamaah. Ada akan itu. Ya, tambah akan. Pada maf'ul bih tambah akan. Puan Rafi'ah, Mat Ali. Sehingga ia sampai oleh kewajipan akan tempohnya. Wa'lamu, dan ketahuilah olehmu annallah, ya, maqulul qaul. Terima kasih. Akan waktunya, akan tempohnya. Waktu cakap Arab Aniza Imnua. Kalau waktu waktahu, akan waktunya tu ada waktu. Ada kalimah Arab waktu. Hatta yablughal ajalu, hatta yablughal alkitabu waktahu. Kalau waktunya tu jadi waktu pula. Ambil mana ajal tu tempoh. Mana asalnya dah ada. Kita dah ada makna dia. Lainlah kalau tak ada, kita bolehlah jadikan alternatif. Dia punya tempoh dia. Ketahuilah olehmu. Ketahuilah olehmu ni pun kita ambil tahu juga. Biasanya ada akan iringi. Macam qala ada maqulul qaul. Wa'lamu pun ada dia. Inti dia punya maklumat dia. Ilmu yang kita kena tahu. Apa dia? Yang kita kena tahu tu, annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Ni jumlah ismiyah ni. Annallah ni jumlah ismiyah. Annallah jumlah ismiyah. Okey. Annallah tu jumlah ismiyah. Asalnya Allahu mubtada. Asalnya Allahu. Kerana datang anna ni datang kemudian. Anna ni datang pada asal jumlah ismiyah tu. Allahu ya'lamu ma fi anfusikum. Itu asalnya. Bila datangnya anna, okey, anna datang anna ni kerja dia menasabkan jumlah, menasabkan isim. Menasabkan isim yang ada di sebelah dia. Yang asal mubtada isim tu, dia merubah menjadi nasab mansub. Okey. Ya'lamu jumlah fi'liyah, ya. Raden Tumina. Ya'lamu bukan ya'lamu saja, malah fi'il dan fa'il dia. Fi'il, fa'il dan murakab jari, seluruh jumlah tersebut menjadi khabar anna. Jadi khabar
anna. Khabar anna. Allah tu nama isim anna. Asalnya Allahu mubtada. Asal adalah mubtada. Datang anna, maka mubtada tu berubah nama menjadi isim anna. Anna menasabkan isim dan merofakkan khabar. Ya. Mana khabar dia? Khabar ada dua bentuk. Ada bentuk mufrad, ada bentuk jumlah. Ada bentuk mufrad, ada bentuk jumlah. Ya, terima kasih Asma Sailan, isim anna. Ya, Zainab Sahad daripada Masjid Tanah, isim anna. Kalau inna kita namakan Allah tu isim inna, tapi ni bukan inna ni, anna. Maka Allah tu kita namakan isim anna. Kalau datang la'alla, Allah tu kita namakan isim la'alla. Kalau datang lakinna, Allah tu kita namakan isim lakinna. Datang laita, Allah tu kita namakan isim laita. Tergantung huruf nasab dia apa. Inna ke anna. Inna sesungguhnya biasa letak di awal jumlah. Kalau anna bahawasanya letak di tengah-tengah jumlah fi'liyah atau tengah-tengah jumlah ismiyah. Okey. Anna. Biasanya dia akan kaitkan kepada masdar muawwal. Dia akan kaitkan kepada masdar muawwal. Inna anna lakinna tetapi nun al syaddah itu dia juga kumpulan inna wa akhawatuha, bukan wa ikhwatuha. Ikhwan wa ikhwah tak ada. Akhawat, sebab huruf ni jenis muannas, jamak dia kena jamak muannas salim. Akhawatuha. Anna wa akhawatuha. Dan saudari-saudarinya, okey? Okey. Seterusnya kat mana tadi? Inna, anna, lakinna, ka'anna. Lakinna tetapi nun ada syaddah hujung lakinna, tetapi bukan lakin nun beri mati Nun syaddah. Lakinna, ka'anna seolah-olah. Ka'anna seolah-olah. Laita alangkah baiknya. Hello, laita alangkah baiknya. La'alla mudah-mudahan. Okey. Inna wa akhawatuha kena hafal Inna sesungguhnya, anna bahawasanya. Inna anna lakinna tetapi, ka'anna seolah-olah. Laita alangkah baiknya, la'alla mudah-mudahan. Kesemua huruf ini inna wa akhawatuha kerja dia menasabkan isim dan merofakkan khabar. Menasabkan isim, merofakkan khabar. Asalnya mubtada Allahu berubah jadi Allaha kerana datang pengaruh anna tu. Ya'lamu ma fi anfusikum tu satu jumlah fi'liyah ni. Ya'lamu ma fi anfusikum ni jumlah fi'liyah. Seluruh jumlah ini menjadi apa? Khabar kepada inna. Oh, khabar anna, sorry. Khabar anna. Oleh kerana khabar bentuk jumlah, dia tak ada tanda dia. Dia cuma mengambil tempat fi mahalli raf'in. Mengambil tempat rafa' saja. Kenapa mengambil tempat rafa'? Kerana semua khabar anna adalah marfu' jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Ada fi'il dan ada fa'il. Ada maf'ulun bih. Fi'il dah ada. Ya'lamu. Fa'il dia mana? Tolong beritahu fa'il dia. Mana fa'il dia? Tolong beritahu. Ya. Tolong beritahu. Sekarang kita habis kita mubtada isim minah khabar anna. Sekarang kita jumlah fi'liyah. Ada fi'il dan ada fa'il. Soalan saya, mana fa'il dia? Mana fa'il dia? Mana fa'il dia? Fa'il dia Rozaini Zai, huwa. Ya, huwa. Mana tak ada huwa pun Rozaini Zai? Muhammad Tafiyab Hazrin, domir mustatir jawazan. Huwa, ya. Kalau sebut domir mustatir jawazan tu lebih. Domir, ya. Ya, Esa Abu Bakar, mustatir jawazan. Ya, mustatir jawazan. Ni Hayati Harun. Domir mustatir, Salmi Atun.
Mustatir betul. Kalau tambah jawazan tu lebih tepat lagi. Aniza Noah, mustatir jawazan. Sebut mustatir dia sebenarnya tak cukup. Mustatir ada wujuban, ada jawazan. Sebut lengkap. Ain wang mustatir tak sempurna. Saya nak mustatir ada wujuban, ada jawazan. Ya, makjang. Huruf ya. Ria tu bukan domer. Ria tu huruf mudhari'. Makjang. Manjang ke? Esah muda mustatir. Betul semua mustatir. Prof, mustatir betul. Tapi kalau mustatir jawazan itu lebih spesifik lagi. Makjang huruf ya. Huruf ya. Ya tu bukan domer makjang anjang ke makjang. Okey, tak apa. Ya tu adalah huruf mudhari'. Domer dia bukan huruf ya tu. Ya tu adalah huruf mudhari' atau huruf mudhara'ah. Domer dia mustatir jawazan. Ya, ain wang, maaf. Mustatir jawazan. Domer huwa. Dan huwa itu merujuk pada Allah. Domer itu merujuk pada Allahu. Allah sebenarnya. Pada isim inna tu. Kembali pada isim inna. Ya, Nek Biza. Lama tak? Rozaini Zai, mustatir jawazan. Ya. Mariam Abdul Aziz, mustatir jawazan. Masya Allah. Rohaizat Ahmad, makjang. Ya, huwa. Alhamdulillah, tak apa. Nama-nama baru saya anggap anda baru berkenalan dengan sistem saya. Apa yang saya sangat tekankan, lain problem hari ini. Ya, saya pun, ya betul, saya punya handphone selalu interrupt juga. Tak apalah, yang mana dapat tu rezeki kita lah. Okey, baik. Ada fi'il, ada fa'il. Fa'il dia dhamir mustatir jawazan. Dan ada maf'ul bih. Ustaz kata kalau ada fa'il dhamir mustatir jawazan, biasa ada fa'il zahir. Makjang Salmiah. Oh, Salmiah Atud ke? Salmiah mana satu? MB. Oh, Raden Tumina. MB tu maf'ul bih ya. Singkatan MB. M maf'ul bihi. Singkatan M maf'ul bih. Lepas tu kita terjemah. Dan Allah ia mengetahui akan apa yang betul, tambahan akan tu automatically dia akan jadi maf'ul bih, kita tahu. Oh, baru join. Okey, tak apa makjang. Baru join. Apa pun tanya. Sekongkong makjang dah tahu dah. Dah tahu dah ada asas Arab. InsyaAllah kita tambah lagi nanti. Isim mausul ma sebagai maf'ul bih. Hajbi Abu Bakar. Ya, betul. Waalaikumsalam. Tak apa makjang. Tahniah. Keberanian yang baik, satu keberanian yang confident level bagus. Ada keberanian. Baik. Tahniah. Saya nak pelajar-pelajar yang berani. Berani salah tak apa. Sebab kita bukan apa salah kita tegur, kita baiki sama-sama. Saya salah pun anda boleh baiki saya, tak apa. Saya terima teguran anda. Okey. Isim mausul juga kan Ustaz? Ya, betul Umi Esa, dia juga isim mausul. Artinya oleh kerana isim mausul, mesti ada silah mausul. Mana silah mausul dia? Akan apa yang? Ya, Absa Mahal, betul. Mana silah mausul dia? Silah mausul mesti dalam bentuk jumlah. Boleh jumlah fi'liyah. Fi'il tak ada pun sebelah dia, bukan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah, tak ada jumlah isim pun sebelah dia. Syibhul jumlah. Apa tu syibh jumlah? Syibh jumlah jar wa majrur ataupun zaraf dan mudhaf ilaih. Bila sebut syibh jumlah jar wa majrur ataupun zaraf dan mudhaf ilaih. Tapi dalam konteks saya ni fi anfusikum ani jar wa majrur. Murakab jari Salmiatun. Ya, masya-Allah. Tahniah. Syibh jumlah Masdin Rajis. Syibhul jumlah Hartini Ibrahim. Betul. Tahniah kerana anda berkongsi jawapan yang tepat. Okey. Alhamdulillah. Maka fi anfusikum ni syibh jumlah. Dia hanya menerangkan saja. Okey. La mahalla laha minal i'rab. Murakab jari, ya. Kedudukan i'rab dia tak dibahaskan, okey. Abaikan itu saja. Jadi jumlah ismiyah ini
Annallaha ya'lamu ma fi anfusikum ni, dia fi mahli nasbin sebenarnya, kepada fa'lamu, ketahuilah olehmu. Isi pengetahuan ni apa? Annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Ya, terima kasih Abu Bakar, Profesor Ahmad, Fariza Samsudin, Zainab Sahad, Fauzia Suri, Zarina Hamzah, Syibri Jumlah, ya, Faridah Salim, Ain Wong, Rokiah Haji Saidin, Bazir Hamid, Masya Allah. Tahniah, Alhamdulillah. Seterusnya, fahzaru. Hari ini saya nak habiskan ayat yang ke-235 ni. Fahzaru, maka berwaspadalah atau berhati-hatilah oleh kamu, atau takutlah oleh kamu. Fahzaru. Fa, maka ihzar. Hamzah wasal tu, kalau kita nak ibtidak, berikan kasrah. Hamzah ni tu, alif tu nama dia hamzah wasal tu. Kalau letak di tengah-tengah, anggap macam tak ada, dia dikira tak ada. Fah terus, itu nama terus sambung je. Kalau hamzah kotak, tak kena putus. Fa'ihzar, kena fa'ihzar. Kalau ada alif, bawah alif tu ada hamzah, itu hamzah kotak. Ni hamzah wasal. Hamzah wasal letak di awal kalimah saja. Kalau di tengah-tengah, tak dikira hamzah wasal. Dan tak dibacakan pun, dia wasal terus, sambung je terus. Fahzaru, maka berwaspadalah olehmu, berhati-hatilah olehmu, takutlah olehmu, kata teman kita. Hu, dhamir hujung fi'il akan jadi maf'ulun bih. Ini jumlah muta'adiyah, jumlah yang sempurna, jumlah yang transitif, ada maf'ulun bih, lengkap. Buat saya menjerit ni. Macam cakap orang belakang rumah saya pendengar. Kadang-kadang dia lupa daratan, cakap dia terlalu emosi. Tak payah jerit-jerit, penat beli mikrofon. Tak payah mikrofon. Orang Penang pun dengar ni, tak payah mikrofon. Cakap jerit. Bukan sebelah rumah dengar, belakang rumah, orang Penang, orang Perlis pun dia dengar ni. Alhamdulillah. Oh, Kak Ain kata, oh, Bukit Istana pun dengar. Betul dengar Ain. Alhamdulillah. Baik, seterusnya, fahzaru, maka takutlah olehmu, waspadalah olehmu. Okey, hu akan dia. Tak apa Ustaz, semangat. Alhamdulillah. Huruf jar Rafi' Ali tulis Arab dah. DMF apa? DMF. Dhamir melekat dengan fi'il. Maf'ulun bih. Macam-macam istilah. Kira fahzaru, maka wa'lamu, fi'il amr, wa huruf ataf, dan ketahuilah olehmu. Dan saya kata, bila wa'lamu ada ketiga anna, nampak? Bukan inna, anna. Seluruh jumlah ismiah ni, annallaha ghafurur rahim, ainim. Jumlah ini menjadi seolah macam, kalau qala ada maqul qaul, fa'lamu pun ada dia punya. Nak cakap apa istilah saya tak pandai. Tak dapat lagi istilah dia. Jumlah ismiah ni menjadi inti pengetahuan, isi pengetahuan dia. Bisa anna. Ini kita akan kaitkan kepada masdar muawwal. InsyaAllah masdar muawwal. Fi'il bersambung dengan dhamir. Fi'il bersambung dengan dhamir maf'ul bih akan membuang huruf alif pada fazaru. Mana buang alif? Ya. Alif dua. Alif farqah. Fahzaruhu, ya. Dengan dhamir boleh, tak apa. Alif farqah. Buang alif fariqah, ya. Annallaha, bahawasanya Allah. Tadi dah putus. Apa yang putus? Ada balik. Okey. Memang ada interrupted. Saya punya memang interrupted. Annallah, bahawasanya Allah. Asalnya Allahu berubah jadi Allaha. Kenapa? Kerana pengaruh anna tu. Annallaha ghafurun. Cuba terjemah ghafurun. Ghafurun, sila ertikan ghafurun. Saya nak tengok. Tengok jawapan.
Apa makna ghafurun? Bahawasanya Allah ghafurun. Tolong artikan. Oh, anna. Esam dia, anna, ya. Ghafurun artikan apa dia? Ghafurun. Saya nak makna ghafurun tu apa dia? Ada pengaruh anna, ya. Khawaja Suri. Amat pengampun, Rozaini Zai, okey. Yang amat pengampun, Rosna Osman, betul? Makna betul, Rozaini Zai. Yati adalah yang amat pengampun. Ya, adalah saya nak. Adalah. Zarina Zarina Hamzah. Oh, laju tak tahan baca. Oh, laju. Makjang, amat pemaaf. Makjang, makna betul. Adalah saya nak. Rozita Bakar. Siapa yang sebut adalah itu anak murid saya betul. Memang anak didik saya. Dia punya apa? Acuan saya. Adalah tu acuan dia. Wardah adalah, Rozita Bakar adalah, Rafi'ah adalah. Rafi'ah dah mula anak murid ni. Salmia Atun yang amat, ni belum dapat cok mohor gini. Walaupun dah belajar, dah daftar ni. Salmia Atun. Lam Laram. Makna betul tapi belum dapat cok mohor anak murid saya gini. Rohaizat anda anak murid saya. Zalika Zaliha. Makna betul. Maha pengampun tapi belum dapat cok mohor lagi. Abu Bakar anak murid saya. Muhammad Yusuf. Maha pengampun. Makna betul tapi belum dapat cok mohor lagi. Nur Alin. Betul adalah yang amat pengampun. Amat pengampun betul. Kamaria adalah kanan. Anak murid tu. Adalah tu anak murid. Yang Maha, Nur Asia. Ini dia Kelantan. Makna betul tapi belum dapat cap mohor lagi. Hafizah Yaya, dapat cap mohor dah. Ain Wong, cap mohor. Profesor Ahmad, memang ni anak murid saya. Rahimah belum dapat lagi. Makna betul. Samsia Hussein belum dapat cap mohor lagi ni. Walaupun dah 2 tahun ni. G01 belum dapat cap mohor lagi ni. Belum sebati lagi dengan sistem ni. Faridah Hajar adalah dah dapat pengesahan. Anizah, ya. Azimah Abdullah. Hajbi adalah, ya. Oh, Esa Muda. Fariza Samsudin. Zainal Sahad. Nurani. Oh, ni baru masuk dah dapat adalah ni. Dapat cap mohor ni. Cepat dapat ni. Adalah Faridah Salim, Fauzia Suri, Aminah Irfan, Rokiah Haji Saidin, Nik Beza, Rosna Osman. Tambah adalah. Ya, Rosna Osman tambah adalah. Kenapa? Dia khabar mufrad. Khabar mufrad. Adalah dia merujuk pada khabar mufrad. Kalau khabar jumlah kita tak letakkan adalah. Sebab khabar ada 2 bukan? Khabar mufrad saja kita letakkan adalah. Bazir Hamid adalah. Ya. Adalah Tumina, Raden Tumina. Maryam, ya adalah. Samsiah, betul. Okey. Oh, kembali semula. Kembali ke pangkat jalan. Roziaman. Anti dah mohon diri. Falyatafaddal ma'jur. Hati ni isim mufrad. Ya. Bukan isim mufrad. Khabar mufrad. Isim mufrad tak sama dengan khabar mufrad. Perkataan. Ada khabar jumlah. Masuk mufrad tu bukan isim mufrad. Khabar mufrad. Khabar dalam bentuk satu perkataan. Walaupun dia khabar bentuk jamak muzakkar salim ke, khabar bentuk jamak muannas salim ke, asal satu perkataan kita tambah adalah. Itu namanya khabar mufrad. Lawan dia khabar jumlah. Bukan isim mufrad khabar mufrad. Khabar mufrad tak sama dengan isim mufrad. Khabar mufrad berarti khabar dia dalam bentuk satu perkataan saja. Walaupun perkataan tersebut jamak muzakkar salim. Nahnu muslimuna. Kami adalah orang-orang muslim. Muslimuna walaupun jamak muzakkar salim, dia satu perkataan. Itu khabar mufrad nama dia. Bukan khabar bentuk jumlah. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Okey. Baik. Khabar mufrad bukan khabar isim mufrad. Khabar mufrad tambah adalah. Dan tambah amat. Yang amat bukan yang maha. Dalam sistem yang maha kalau isim ma'rifah. Al-Ghafuru itu yang maha. Kita terjemahkan. Ini sistem kita. Kita nak bezakan antara ma'rifah dan nakirah. Kalau Al-Ghafuru yang maha pengampun. Al-Halimu yang maha penyantun. Kalau yang maha.
Walaupun saya kata tadi, makna betul, tapi sistem kita nak selaraskan. Kalau Ghafurun yang amat, adalah yang amat pengampun. Adalah yang amat pengampun. Okey? Ghafurun adalah yang amat pengampun. Okey? Halim yang amat penyantun. Yang amat kalau tanwin di hujung, betul isim nakirah. Kalau isim ma'rifah, yang maha. Itu perbezaan dalam sistem kita. Itu kita selaraskan sistem. Okey? Bukan salah anda punya jawapan, betul. Betul. Kalau kita yang dalam sistem kita yang saya selaraskan, saya standardkan, memang ma'rifah begitulah, yang maha. Kalau nakirah, yang amat. Tapi adalah mesti ada. Kenapa? Sebab khabar mufrad. Khabar jumlah tadi ada khabar juga. Khabar jumlah kita tak letak adalah. Khabar anna tadi, tengok khabar anna tadi. Annallaha ya'lamu, nampak? Ya'lamu ma fi anfusikum. Tak apa, tak adalah yang mengetahui, tak pun tambah adalah. Itu khabar mufrad, khabar jumlah. Yang tambah adalah ni khabar mufrad saja. Macam ni. Ghafurun adalah. Itu penting dalam sistem kita. Adalah yang amat pengampun. Ya, Mak Jang, tahniah. Jadi anda kena bersedia untuk selaraskan sistem anda. Saya tak katakan anda punya terjemahan salah. Saya tak katakan anda salah. Tapi kita nak disiplinkan dalam menterjemah. Bila kita tambah adalah, automatik otak kita dah hantar maklumat. Ini khabar mufrad dia. Ini khabar mufrad, bukan khabar untuk jumlah. Okey? Kalau ada inna, mesti ada khabar dia. Tambah adalah, khabar mufrad dia. Ghafurun, adalah. Yang amat, kita dah tahu. Otak kita hantar maklumat dah. Ini isim nakirah dah. Yang maha, isim makrifah ni. Kita dah berfikir dah. Maka sistem ini mengajak anda berfikir. Ini isim inna, khabar inna ke? Isim kana, khabar kana ke? Mubtada ke khabar ke? Khabar mubtada ke? Ini semua kita main peranan. Dengan adanya sistem, kita disiplinkan sistem kita, anda terpandu kepada program yang lebih tersusun. Itu saya harap begitu. Itu harapan bagi seorang guru. Harapan seorang guru mestinya terbaik untuk anda semua. Mustahil guru mahukan anda semua gagal. Tak. Bagi saya nak anda lebih baik daripada saya. Saya mahukan anda lebih cemerlang lagi apa yang saya dapat. Saya meraih semua ilmu ini memakan masa 30 tahun lebih. Anda dalam masa setahun, sebenarnya anda jauh lebih baik daripada saya. Sebab dalam masa 1 tahun, anda dah banyak dapat kuasai. Berbanding dengan perjalanan saya memakan masa 30 tahun lebih untuk mencapai ini semua. Tapi anda dapat singkatkan masa. Anda pintas waktu. Masya Allah, luar biasa. Tahniah untuk pelajar-pelajar yang sedang belajar dengan saya. Sekarang ada 96 orang yang menonton. Tahniah pada anda semua. Dan yang sedang belajar G02, ada hampir 200 orang. Tahniah pada anda yang sedang belajar. Dan pada G01, lebih 50 orang yang sedang bertahan, sedang istiqamah. Malah ada yang lanjutkan semula untuk juzuk 1, ada yang tinggal separuh jalan. Masuk juzuk 2, dia kembali ke pakai jalan. Silakan. Tidak ada rasa malu. Belajar dengan rasa malu. Malu itu buat maksiat. Dalam belajar, tidak ada rasa malu. Ini adalah makanan roh kita. Makanan roh kita. Makanan jasmani kita yang kita makan hari-hari. Makan nasi, makan sayur-sayuran, makan protein apa semua. Itu makanan jasad kita. Makanan rohani kita, inilah ilmu kita. Tidak ada rasa malu. Teruskan. Jangan mundur. Bagi yang belum hantar tugasan, jangan bermakna anda tertinggal. Jangan terus tinggal. Tak apa, teruskan juga. Paksa, walaupun sikit ustaz, saya tak boleh. Jangan, beritahu pada musyrifah masing-masing. Saya tak dapat hantar semua, saya dapat hantar sikit dia. 1 ayat boleh. Tak apa, buat je. Tidak ada peksa, kita tak perlu peksa. Anda dapat lazimkan diri menterjemah, tak apa. Buat je. Mana yang termampu. Salah-salah sikit tak apa, abaikan. Sebab kita semua dalam belajar. Betulkan, beritahu, tak apa. Tak boleh, tinggal. Tak apa, terus dengan ayat baru. Jangan kita tertekan dengan jawapan kita tak betul. Yang kita dah cuba buat, ini yang terbaik. Dah, sepatut saya perlu bagi 100 markah. Sebab anda dah usaha yang terbaik. Inilah keupayaan anda, itulah kemampuan anda. Silakan, tak apa. Sebab setiap orang punya kemampuan berbeza. Ada orang boleh sampai
satu ayat satu hari, ada orang satu perkataan satu hari. Jadi tak apa, itu kemampuan mereka. Jangan kita remehkan, jangan kita rendahkan. Setiap orang ada keupayaan masing-masing. Jangan kita nisbahkan orang mesti serupa dengan kita. Tak, itu satu kesilapan besar. Alhamdulillah, Azimahullah. Terima kasih. Mudah-mudahan dia beri manfaat kepada semua orang. Terima kasih kerana selesa dengan cara penyampaian saya. Alhamdulillah, baik hadirin sidang penonton yang berbahagia. Saya kira pertemuan kita sampai setakat ini. InsyaAllah hari Khamis nanti kita akan lanjutkan pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-236 insyaAllah. 236 kita akan sambung terjemahan yang baru. Dan minggu depan kita akan bersama Ustaz Zawawi Yunus. Dan saya telah berbincang dengan Ustaz Zawawi untuk balaghah berdasarkan buku beliau. Kita buku daripada Ustaz Zawawi ini, buku ni terlalu ilmiah. Jadi kita tak padan, kita belajar sebulan sekali. Saya sarankan beliau untuk buat kelas mingguan. Jadi insyaAllah beliau menyanggupi untuk membuat program mingguan. Sama ada channel beliau sendiri ataupun saya share link terus pada channel beliau untuk buat kelas mingguan. InsyaAllah kami akan tetapkan hari apa. Ini kelas mingguan untuk kita bahaskan. Memang kena perlukan mingguan, tak boleh sebulanan. Untuk bulanan, saya sarankan untuk Ustaz Zawawi supaya kita balaghatul Quran, balaghah Quran. Dalam surah Fatihah, apa balaghah dia? Macam mana yang kita dah terjemah? Kita sebahagian besar dah boleh terjemah surah Fatihah. Juzuk pertama tu dah boleh terjemah. Semua vocab dalam kepala semua. Alhamdulillah. Jadi kita nak cari dia punya inti-inti yang ada pengaruh balaghah di situ. Ini ada unsur-unsur kinayah ke, ada unsur-unsur iltifat ke, pengaruh-pengaruh itu, istilah-istilah tu kita nampak. Macam mana pengaruh balaghah dia? InsyaAllah. Sebab saya nampak itu lebih menarik lagi. Semua ada konteks, ada interaktif. Masing-masing dah tahu makna dia. Nampak kenapa Allah kata begini Kenapa? Afrik alaina sabran. Tuangkanlah oleh engkau atas kami akan kesabaran. Itu ada unsur balaghah. Allah gunakan gunakan metafora di situ. Unsur-unsur metafora dalam tuangkan, seolah-olah macam sabar tu dalam bentuk cecair. Afrik alaina sabran. Tuangkanlah oleh engkau atas kami akan kesabaran. Saya nampak begitu. Dan saya nampak lebih berkesan, semua orang akan terasa belajar ni sangat berguna, belajar balaghah. Bukan kita belajar secara yang teori, tapi relate pada Quran kita tak nampak. Apa ni dia punya hubungan dengan Quran. Jadi saya nampak begitu. Dan Ustaz Zawawi setuju, dan dia dah gunakan Safwatut Tafasir. Safwatut Tafasir atau satu buku balaghah yang ditulis oleh Imam Ali Sabuni. Walaupun ada kritikan terhadap beliau, tapi balaghah dia bagus. Balaghah yang dibahaskan sangat bagus. Dan kami gunakan ketika kami belajar dulu balaghah daripada Imam Ali Sabuni. Ustaz Zawawi sedang edit supaya dia jadikan satu jilid. Dia mungkin dapat 2 jilid untuk 30 juzuk tu. Dapat dalam 3 jilid atau 2 jilid. Dia cuba kumpulkan balaghah-balaghah yang ada dalam Safwatut Tafasir. InsyaAllah dalam proses dijangka minggu ni siap. InsyaAllah saya sangat mengalu-ngalukan kepada anda yang ingin terlibat dengan kelas balaghah hari Khamis minggu depan, kena ada satu lagi buku. Buku ini untuk kelas mingguan, buku tulisan terjemahan daripada kitab Arab Husnus Siyarah Syarhu Durus Balaghah. Ini pola-pola dan indah dalam seni balaghah. Ini yang daripada Ustaz Zawawi. Ini kelas mingguan dan kelas bulanan balaghah daripada Safwatut Tafasir. InsyaAllah buku itu akan disiapkan dalam minggu ni dan akan print. Boleh dapatkan. Bahkan saya share tu, saya share dalam grup, saya ada sharekan. Sila tulis nama dan alamat, nombor telefon dan nombor personal Ustaz Zawawi. Terus hubungi Ustaz Zawawi. Buku tu pada beliau. Dan anda terus berhubung dengan beliau tentang bayaran, apa juga bayaran, terus pada beliau.
Okey. InsyaAllah. Saya kira program hari Khamis minggu depan program menarik. Beliau dah bersetuju untuk bahaskan tentang balaghah yang ada Quran. Di samping masa yang sama, kalau ada istilah-istilah baru yang baru kita jumpa. Sekarang kita baru belajar tanafur. Istilah tanafur. Belum lagi tentang balaghah lagi. Baru istilah tentang fasihah. Pentingnya fasihah dalam balaghah. InsyaAllah istilah tu kita serahkan pada kebijaksanaan Ustaz Zawawi untuk berkongsi supaya masing-masing dapat. Tak banyak sikit kita dapat satu pendedahan betapa pentingnya balaghah dalam bahasa, dalam pelajaran harfiah, dalam Quran tu utamanya. Supaya lebih terkesan lagi, lebih menarik lagi, lebih masya-Allah, lebih luar biasa. Dan anda ada maklumat dah. Maklumat ma'ani dah ada dah dalam dari sudut makna, dari sudut terjemahan harfiah kita. Dah sangat membantu. InsyaAllah saya sangat menantikan. Dan anda jangan take handbrake. Bila hari Khamis hari Khamis tu ada tambahan baik. Tunggukan hari Khamis minggu depan. Dan satu lagi info, hari Rabu nanti kepada yang berdaftar, InsyaAllah saya akan usahakan untuk kita sama-sama belajar melalui Telegram. Kalau tak boleh Telegram, saya punya Telegram ada problem sikit ni. InsyaAllah saya akan cuba perbaiki. Kalau tak boleh Telegram, kita akan belajar melalui Facebook je. Facebook group. Semua orang yang ada dalam Facebook group untuk surah Yasin sahaja yang dapat. Sebab ini untuk apa? Oleh kerana dia berbayar, jadi saya kena hormati hak mereka. Jadi mereka yang berbayar saja yang masuk grup Yasin. Jadi saya kena tapis orang-orang yang masuk ke dalam grup Yasin. Okey. Jadi bukanlah kerana saya nak berkirakan supaya kita ada adil dalam mengurus, adil dalam perkongsian ini. InsyaAllah. Untuk percuma, alhamdulillah, setiap minggu dah setahun lebih saya bersama dengan anda hari Isnin, hari Khamis, insyaAllah. Saya kira itu pun cukup untuk kita dapat. Tapi kalau nak dapat lebih, insyaAllah itu kita jumpa pada hari Rabu nanti jam 9 pagi. Bagi siapa yang sudah berdaftar dengan harfiah terjemahan surah Yasin. Baik, hadirin sidang menonton yang berbahagia. Jadi maklumat yang saya nak kongsikan ini penting, balaghah nanti. Minggu depan, buku ini bagi yang nakkan kelas mingguan dengan Ustaz Zawawi, kena dapatkan buku ini. Dan balaghah Quran yang dalam bahasa Arab, bagi yang kita tak pandai lah Ustaz, kita belum pandai lagi bahasa Arab, itu ungkapan anda, itu negatif yang anda dapat. Tapi bagi yang siapa dah ada buku, anda paksa baca, insyaAllah anda akan dapat sih. Paksa ke baca. Nampak, oh ini macam kita terima Quran juga. Mula-mula kita rasa pelik dulu kan, isim fi'il tak kenal pun. Tapi lama-lama alhamdulillah. Halalkan ilmu yang Ustaz berikan. Ya, saya halalkan. Semua saya halalkan. Memang saya inilah amal soleh yang kita nak lakukan. Kita sama-sama berkongsi. Silakan. Malah sharekan. Tak apa. Silakan. Baik, hadirin sidang penonton yang berbahagia, saya kira sampai setakat ini dulu pertemuan kita. Sehingga bertemu lagi pada hari Khamis akan datang, insyaAllah. Saya sudahi dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.